Tu tanda kiamat makin dekat. Dah makin dekat. Tuan tengok sendiri, kita sembahyang pun dah jarak-jarak. Nanti akan sampai masa, masjid pun tak ada orang. Tu tanda kiamat makin dekat dah. Tunggu Dajjal, tunggu masa nak dilepaskan aja. Tu baru ni dia Kuala Lumpur, air tak ada 2 hari, orang dah risau dah. Nanti bila Dajjal datang, Dajjal muncul, akan kemarau bumi ni. Tuan, tu sihirnya Dajjal. Ilmu sihir Dajjal ni cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu tempat yang telah beradat ya bagi kaum wanita membuang rambut. Orang perempuan ni kadang biasa suka dia sikat-sikat rambut gugur. Betul buat aurat orang perempuan kena jaga lah. Betul orang perempuan kalau dia beruduk, bukan orang perempuan je, kalau orang lelaki pun kalau dia beruduk, rambut ni, anak rambut ni jangan tarik belakang. Ni wajib kena air. Kata ulama, panjang mana pun wajib kena air. Ni rambut ni. Sebab itu dalam hadis menyebutkan talibul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Hai talib. Talib tu hai penuntut ilmu. Wajib kamu menuntut ilmu atas wanita dan atas lelaki dan wanita. Wajib ke atas kamu. Kamu boleh tak datang kalau kamu uzur syarak. Boleh. Kalau saja-saja tak datang, mati pada hari itu, Nabi beritahu keluar mereka daripada dunia tidak beriman. Tidak beriman tu mati kafir ya, tuan-tuan. Ya, sebab itu dalam 1000 yang mati, dalam 1000 yang mati bighairi hisab, 1000 seorang. Tuan-tuan, ya. Buka dalam hadis. Dalam yang masuk syurga bighairi hisab 1000 seorang. 99 penduduk neraka. Ini dalam hadis sahih. Ya. Macam menuntut ilmu ni, untuk ilmu wajib atas individu. Sembahyang jemaah ni, wajib atas Korea, wajib atas Korea dan wajib atas individu. Habis itu dalam hadis menyebutkan apabila azan dia laungkan, dia dengar rumah. Dia tengok TV je, tengok drama je. Orang azan tengok drama je. Dia semayang maghrib, sah, semayang sah. Semayang sah tapi Allah tak terima semayang dia. Buka dalam hadis pada satu ketika Rasulullah bagi tahu dengan sahabat, korang pergi semayang dulu, nanti kejap lagi aku ikut belakang. Aku nak tengok mana di antara sahabat-sahabat yang tak datang semayang jemaah. Kalau ada mereka tak datang semayang jemaah, aku nak bakar rumah mereka. Tuan-tuan, ni kata Rasulullah. Rasulullah ni memang ada kala dia lembut. Memang Rasulullah ni dia lembut. Tapi bab hukum dan hakam dia keras. Ni Rasulullah, tuan-tuan. Sekarang ni, orang perempuan duk berjoget-joget di pasar malam. Berjoget-berjoget di pasar pagi. Kalau aku ada, aku katok orang ni kebaling dengan cendoi ke apa, kebaling. Anak orang Islam. Dia boleh buat TikTok dekat pekan. Inilah tanda-tanda kiamat dah dekat. Dia tak ingat Allah dah bagi virus, Allah dah bagi COVID, dia orang tak ingat Dia tak ingat Itu tanda-tanda kiamat makin dekat. Dekat dah, kiamat dekat dah. Tanda-tanda kiamat makin hampir, makin dekat. Allah ambil ilmu. Allah wafatkan ulama'. Nanti pada satu ketika di kampung Jawa ni pun ustaz ke ustazah yang mengajar Iqra' pun tak ada, mati. Tu tanda kiamat makin dekat. Dah makin dekat. Tuan tengok sendiri, kita sembahyang pun dah jarak-jarak. Nanti akan sampai masa, masjid pun tak ada orang. Tu tanda kiamat makin dekat dah. Tunggu Dajjal, tunggu masa nak dilepaskan aja. Tu baru ni dia Kuala Lumpur, air tak ada 2 hari, orang dah risau dah. Nanti bila Dajjal datang, Dajjal muncul, akan kemarau bumi ni. Tuan-tuan, tu sihirnya Dajjal. Ilmu sihir Dajjal ni cukup power. Sebab itu tuan-tuan, kita duduk dekat dunia ni tak lama dah. Tak lama dah, tuan-tuan. Tambah yang menyandar-nyandar tu lagi tak lama. Tak lama lah. Kita ni bukan penduduk dunia. Tuan-tuan, sebab itu jangan berangan sangat nak beli tanah banyak, nak beli rumah banyak, nak beli kenderaan banyak. Jangan berangan sangat. Kalau benda tu kita buat jalan-jalan akhirat tak masalah. Sebab kita ni bukan penduduk dunia. Kita ni penduduk syurga. Kita akan balik ke dalam syurga Allah. Kita nanti duduk dalam syurga. Tempat kita kat sana. Sebab itu bila kita sebelum masuk dalam syurga, kita dimandi sungai yang bernama Nurul Hayat. Cahaya kehidupan. Dalam syurga tak susah, tak gelisah, tak ada tai, tak ada najis. Dalam syurga ni. Itu hebatnya dalam syurga Allah. Sebab itu kita ni penduduk syurga. Kita duduk dekat dunia ni sementara. Untuk mencari bekal, untuk kita balik bertemu dengan Allah. Apa itu ulama' beritahu?
Kamu jangan, kamu hendaklah cari barang-barang, makanan, makan, minum, rumah, tempat tinggal, kenderaan yang halal. Yang kedua, hendaklah kamu cari, berkawanlah dengan orang soleh. Yang ketiga, hendaklah kamu perbanyakkan sedekah. Yang keempat, hendaklah kamu perbanyak sedekah jariah. Yang keempat, hendaklah kamu didik anak kamu supaya anak kamu jadi anak soleh. Kalau kamu ada anak soleh, beruntunglah kamu. Macam malam ni. Mana ada pemuda-pemuda? Tak ada. Semua pemuda tua. Mana ada? Tak. Anak ni penting. Tak? Anak ni penting. Nanti kita mati, dialah yang nak kena mandikan jenazah kita. Yang mengkafankan kita, pikul jenazah kita. Yang talkinkan kita, yang baca Quran, yang buat tahlil anak kita. Kan dalam hadis, Nabi kata apa? Bila meninggalnya anak Adam, terputus segala amalan. Putus Yang boleh tolong 3 benda. Waladun salihun, anak yang saleh. Sadaqatun wajariyah, sedekah jariyah. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ada 3 benda, beruntung Bapa aku beruntung, tuan-tuan. Dia meninggal, anaknya banyak jadi ustaz. Aku bukan ustaz, tuan-tuan. Orang panggil ceramah, aku ceramah. Aku tak pandai pun. Abang aku ulama, anak saudara aku ulama, adik ipar aku ulama. Untung tuan-tuan. Yang apa Qurannya 18 orang. Itu untung kena didik anak jadi anak-anak yang soleh. Tuan-tuan. Ada anak masalah Jahannam, dia main PUBG. Anak main dengan bapak PUBG. Tuan-tuan, ni akhir zaman dunia nak kiamat. Tuan-tuan. Orang kafir dia jahat. Orang Yahudi dia jahat. Dia nak rosak orang Islam, dia hantar hiburan-hiburan. Agar umat Islam ni dia leka dengan dunia. Dia lupakan Allah. Allah ni tuan-tuan, dia tak pernah lupakan kita. Cuma kita yang lupakan Allah. Allah ni tak pernah marah kat kita. Cuma kita ni yang marahkan Allah. Allah ni tak pernah tak panggil kita. Cuma kita yang lupa nak panggil Allah. Sebab itu ulama bagi tahu, kamu bangun malam tu walaupun kamu tak dapat semayang tahajud 2 rakaat, kamu bangun, kamu panggillah Allah. Kamu panggillah Allah, kamu serulah Allah, tuan-tuan. Jangan kita tak panggil Allah, tuan-tuan. Panggillah Allah. Allah dah bagi nikmat banyak sangat kat kita, tuan-tuan. Aku baru ni bawa balik Pulau Pangkor. Pulau Pangkor tu muka aku macam orang Pangkor. Aku satu tempat tu, aku pergi tempat penyu naik. Aku tanya dengan orang yang jaga penyu ni, bang, penyu ni dia tiap bulan naik ke apa? Atau tiap minggu? Penyu ni ustaz, masa musim Covid, penyu ni seekor pun tak naik. Bila dah habis Covid ni, dah dibenarkan resort, kami buka semua, baru dia naik. Nampak hebatnya Allah, tuan-tuan. Satu tempat lagi resort aku tinggal. Resort aku tinggal, burung tak ada situ. Masa Covid, burung tak ada. Bila dah dibuka resort, baru burung, banyak burung. Tanya dengan pemilik resort tu. Dia kata, abang, masa Covid itu memang resort kami tutup. Burung seekor pun tak ada, walaupun tutup, adalah pekerja-pekerja bersihkan ni resort. Burung tak ada datang pun. Tapi bila dah buka ni, burung datang. Nampak hebatnya Allah. Tuan-tuan tengok sendiri. Covid ni, yang ramai kena manusia. Binatang tak kena pun. Itu hebatnya Allah. Lepas tu dalam hadis sebut, binatang, pokok, tumbuhan. Dalam Al-Quran mana sebut? Binatang, hamba-hamba Allah ni, makhluk-makhluk Allah ni, selain manusia dan jin ni, mereka suka bertasbih kepada Allah. Dan mereka bertasbih kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Ini batu ni bertasbih. Tuan-tuan sandor, dia tasbih. Subhanallah, subhanallah. Busuk badan. Tuan-tuan. Ahli dosa ni busuk. Aku bukan kata tuan-tuan busuk, tak. Ahli dosa ni dia busuk. Busuk bagi pandangan Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak didamping oleh malaikat Allah, nak kita disukai oleh malaikat Allah, pertamanya kena akhlak yang terpuji. Malaikat ni dia suka hamba Allah akhlak yang terpuji. Malaikat Allah ni, dia suka hamba Allah yang beradab, hamba Allah tu sifat mahmudah, sifat yang terpuji Tuan-tuan, jumpa orang bagi salam, sebab akhir zaman ni, bila dunia dekat kiamat, siapa menghidupkan satu sunnah, dapat pahala 100 mati syahid. Tuan-tuan, Di bawah mukadimah, tuan-tuan, Aku sebenarnya penat ni bawa balik Pantai Remis sampai rumah pukul 3 pagi, tuan-tuan, Yang panggil aku bekas SB boleh. Janggut panjang. Ustaz, masa saya polis tak boleh berjanggut. Sekarang saya boleh janggut. Siapa dah pencen, masa kerja tak boleh berjanggut, dah pencen bela.
Ni tak ada, masa kerja tak nak beluk, masa pencin tak nak beluk. Rugi tuan-tuan. Ya. Satu ulai janggut, satu malaikat. Dia bertasbih kepada orang yang pemilik janggut. Tuan-tuan. Amalah pokok kubur. Kalau orang bergaduh bab bid'ah. Dia bid'ah ni tuan-tuan. Jika tak ada dalam Al-Quran, jika tak ada dalam hadis, tak ada daripada Rasulullah, ada orang kata bid'ah, jangan salah tafsir. Itu ulama suruh kita mengaji. So, ahli sunnah wal jamaah ni apa? Al-Quran, hadis, lagi? Ijma', lagi? Kias? Di 5 kan? Sebab itu bila tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam ijma' ulama', bukan hukum kias. Bukan hukum kias. Kadang orang kata, betul ke pergi ke kubur kita baca talqin, baca tahlil sampai mati? Bukan adalah hadis. Yang Nabi pergi ke tanah perkuburan, Nabi ambil pelepah tamat, Nabi potong 2. Satu pelepah dia letak di atas kotak kubur, satu dia letak atas kubur. Itu yang sahabat tanya, ya Rasulullah, kau buat apa letak pelepah tamat? Aku dengar dia sedang kena azab. Satu sebab kencing tak bersih. Yang keduanya sebab dia namimah, suka mengadu domba, suka mengumpat, suka fitnah ke orang. Itu kata Rasulullah, selagi pelepah tamar ni dia tak layu, dia bertasbih kepada si mati. Pelepah tamar pun bertasbih sampai pada si mati, takkan orang yang hidup berzikir, bertahlil tak sampai kepada si mati. Tuan-tuan, ya? Itulah ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, zikir, la ilaha illallah, ayat Quran. Tahlil, qul huwallahu ahad, ayat Quran. Tuan-tuan, ya? Yang ianya dia malas nak bertahlil, tuan-tuan. Tapi kalau makan jamuan tahlil, dia makan. Ya, malam ni makan jamuan tahlil, apa ayam kurma ke ayam masak merah. Ya, ni akhir zaman orang dah tak suka beramal, tuan-tuan. Orang dulu suka beramal. Ya, tu. Tu dah bunyi syarat. Lambat lagi betul ni. Lambat lagi tuan-tuan. Ya, sabar. Duk ni pahala ni. Nanti dekat padang mahsyar, baru Allah tunjuk kan. Sebab itu kita ni bukan penduduk dunia, penduduk syurga. Itu yang bila dia masuk syurga, dia tak kenal, dia tanya, man anta, siapa awak? Tuan-tuan, ya? Dia cakap lah, aku ni orang kampung Jawa, yang duduk mengaji, duduk tepi tiang. Cakap lah, tuan-tuan. Ya? Itu dalam syurga dia ada ta'aruf. Anak, cucu tak kenal nenek. Mana nak kenal nenek pada nenek masa dekat dunia umur 70 tahun, umur 73 tahun, umur 60 tahun dia meninggal dunia. Masuk dalam syurga umurnya 17 tahun. Tak ada macam tu saking sikit gaut tu. Muda tuan-tuan, ya. Tapi tu penduduk syurga ni dia muda. Dia jelita, dia makin muda, makin sihat, makin muda, makin sihat, makin muda dalam syurga Allah. Ya. Tapi ada manusia di dunia, dia tak mahu masuk syurga. Dia memilih untuk memasuk neraka. Tuan-tuan, sebab itu dalam kat dunia ni, kita jangan tak berkawan dengan orang soleh. Orang soleh ni, kalau dekat dunia dia selalu ingatkan kita, ajak jalan kebaikan, ajak pergi tahlil arwah, ajak pergi semayang jemaah, ajak buat baik. Kita jangan marah. Itu tandanya dia ingat kat kita. Buat itu segi dunia. Segi dekat negeri akhirat, nanti orang soleh budak, dia akan syafaatkan kita. Dia cari kita dalam syurga, tak ada. Nanti dia cari dalam neraka. Ni kelebihan orang soleh, tuan-tuan. Ya? Iaitulah tempat yang ada di antara bahagian atas daripada telinga. Ni, ya. Lepas tu ambil uduk pun, telinga ni, ya, sunat lah basuh. Kenapa ulama suruh basuh telinga? Kenapa Nabi suruh basuh telinga? Agar membuang dosa-dosa telinga. Kita suka dengar lagu, suka dengar tu lagu-lagu TikTok, ya. Suka dengar hiburan-hiburan. Ya, tuan-tuan. Suka kadang terdengar orang mengumpat. Macam tu, ya. Betul, kalau tuan-tuan belajar hukum fikih, dia dalam kitab fikih menyebutkan tarif ilmu fikih ni, tarifnya adalah kefahaman. Itulah adalah bererti kefahaman ni tarif ilmu fikih. Dia ada musyakkah dia ada darurah dia ada rahsah dia ada mani'ul asbab, dia ada mani'ul hukum. Sebab itu kalau siapa mewakafkan minyak wangi di masjid, di surau, dia jatuh mani'ul asbab. Tegahan bersebab ke atas dia. Tegah sebab. Dia tak boleh pakai dah minyak wangi tu sebab dia dah wakaf kat orang. Tuan-tuan. Ya? Sebab itu hati-hati ya. Kalau dia pergi masjid, dia terpakai. Tu, hukum lain.
Ya. Haram ada haram lizati, haram aridi. Ya ada itu lah. Ya. Tu baru ni ada AJK masjid telefon aku, Ustaz, saya balik masjid saya jumpa tasbih picit. Saya ambil Ustaz. Ditahan AJK. Buat apa? Buat berzikir Ustaz. Lepas tu belajar hukum fikih dia. Hukum taklifi, hukum wada'i. Taklifi ni haram, batal, harus, makruh. Ya, sunat dia, sunat muakkad, sunat abrak, sunat hayat. Buka sini. Wada'i dia. Mani'ul hukum, mani'ul asbab. Dia ada musyakkah, dia ada darurah, dia ada rassah, dia ada pesyah. Tengok situ. Dia ada beberapa zumrah. Tengok situ. Ya. Asal hukumnya kalau jika kamu jumpa barang di tepi jalan, barang yang kecil. Kalau kamu nak ambil, tengok pada niat. Itu dalam hadis, innamal a'malu biniat. Kamu nak ambil, kamu niat, aku barang ni aku ambil, nanti aku nak simpan barang ni, aku nak pulang pada pemiliknya. Boleh ambil. Tapi tak boleh guna. Dia kena simpan dalam masa setahun. Kena istihar dalam masa setahun. Dah setahun orang tu tak tuntut, baru boleh ambil. Macam mana dah Ustaz? Pulang balik. Sebab tak kita dah ambil amanah, kita dah pegang amanah. Tu. Kecuali benda yang besar. Benda yang besar, kata ulama, tak boleh ambil. Jalan-jalan balik, jumpa lori duduk tepi tu. Guru. Beri angin ni. Pergi ambil pula. Ambil lori pula balik. Bini tanya, buat apa? Abang jumpa tu berjalan ni. Ustaz kata kalau jumpa ambil barang, bawa balik simpan dulu setahun. Lepas tu orang ni tak nak ambil, kita pakai lah. Tak boleh Dia balori pergi berak tu itu. Kena belajar hukum fikih dia. Kecuali makanan. Makanan ni kalau kita jumpa, kata ulama, harus dimakan. Sebab makanan ni akan rosak. Ini hukum fikih. Berbeza tasawuf. Tasawuf ni dia tak ambil. Itu yang berlaku kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia jumpa buah apple hanyut di sungai. Maka dia makan. Bila dia makan, baru teringat. Ada buah, pasti ada pokok. Ada pokok, pasti ada pemilik pokok. Aku dah makan benda yang haram. Tanpa izin. Itu yang dia cari berjalan 20 batu. Dia jalan-jalan, jumpa pemilik pokok apple. Itu yang dia tanya dengan pemilik pokok apple. Wahai lelaki tua, aku nak tanya buah apple ni adakah engkau punya? Iyalah aku punya. Aku dah makan ni. Engkau dah makan. Sekarang kau dah makan benda haram. Aku nak minta maaf. Aku maafkan. Tapi dengan syarat engkau kena khidmat dengan aku. Jadi hadam aku 20 tahun. Mampu tuan-tuan. Macam tuan-tuan. Contoh pergi kedai. Pasar malam. Ada orang jual langsat tu. Tiba-tiba tuan-tuan buka makan. Tak minta izin tu. Haram. Bos, saya dah makan buah langsat. Macam mana? Engkau kena jadi kudi aku. Mampu tuan-tuan. Tak balik rumah. Kena kerja dengan tokek buah. Kena tahu ini tasawuf lain, fikih lain. Wajib belajar tasawuf. Wajib belajar fikih. Wajib belajar tauhid. Awal-awal agama mengenal Allah. Ma'rifatullah. Kadang-kadang sekarang masalah orang masuk tarikat. Masuk tarikat zikir. Allah, 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 Allah. Ji, bila sampai? Allah, 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 Allah. Bini panggil pun. Kacau orang zikir. Allah, Allah, Allah. Dia bertarikat tapi dia salah kaedah. Dia tidak ambil ilmu tasawuf. Tarikat ni dia jalan. Ni jalan. Ni macam ni, jalan ni. Jalan untuk mendalami kitab Bidayatul Hidayah. Jalan ni. Tasawuf ni dia mendidik hati dan mendidik zahir dan batin. Ini tasawuf. Sebab itu bila nak mengambil tarikat, dia kena mendalami, kena pelajari ilmu tasawuf. Tuan-tuan. Zikir macam mana? Boleh tak? Boleh. Harus berzikir. Sunat, jatuh sunat berzikir. Apabila dia berzikir menyebut Allah, jiwanya tenang. Balik rumah bini marah je. Zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tenang jiwa. Sunat zikir. Ambil bini, ambil porong lah. Kejong. Ya Allah, ya Allah. Wajib dah tu wajib pula. Kau orang sini, orang tempat lain. Lepas tu belajar hukum talak. Talak soreh, talak ruj'i, talak kabir, talak kinayah, talak bersyarat.
talak bertulis, dia cakap talak bertulis, tak cakap. Ada. Ya, tu. Bab berwudu pun dia sebenarnya dalam hadis at-tuhuru miftahus solah, bersuci itulah kunci bagi solat. Dia nampak macam simple tapi berat. Tuan-tuan. Ya, berat. Sama bertasbih. Qala Rasulullah subhanallah wa bihamdih. Rasulullah berkata, sesiapa menyebut subhanallah wa bihamdih 100 kali, Allah ampunkan dosanya sebanyak mana buih di laut. Tapi benda ni simple tapi orang payah nak buat. Payah nak buat. Ya. Kalau tengok handphone, tengok Facebook 4 jam, selamba ya. Itu ulama bagi tahu kalau siapa berat nak ibadat, berat nak sembahyang sunat, malas baca Quran, itu tanda banyak dosa. Ya, tanda banyak dosa. Nak sedekah tu berat ya. Kalau bayar asro 70, 80, 100 lebih selamba. Ya, sedekah RM5 pun Allah macam nak koyak RM5. Beli rokok berapa belas ringgit selamba. Danghi satu kotak. Kau orang sini, orang tempat lain juga. Dia kena cakap macam tu. Jadi orang tak boleh marah. Tu. Aku dah ceramah 9 tahun. Tuan-tuan, maka malam ni. Di situ, iaitu tempat yang ada di antara bahagian atas daripada telinga sampai ke tepi pelipis. Pelipis telinga lah. Yakni ada di antara bahagian atas daripada telinga sampai ke tepi pelipis. Yakni tempat yang ada di tepi dahi. Di dahi. Kita kena ngaji kalau dapat solat. Dalam solat, dalam kitab satu lagi menyebutkan, hendaklah kamu menekankan dahi kamu ke tempat sujud. Tekan. Tekan. Ya. Agar apa? Agar bila kita tekan tu boleh tumpu ingat Allah. Tapi bila kita tekan untuk menghitamkan dahi, maka haram. Semayang sah tapi haram, berdosa. Ya? Sama juga ustaz ceramah, orang ambil rakaman macam ni. Kalau ustaz ni, bagus ni, orang rakam ni. Banyak view orang tengok ni. Ustaz ni ceramah, tak dapat pahala. Ustaz ni, dia punya godaan syaitan lain. Tuan, bukan ustaz lain cara dia. Sebab iblis ni dia hebat. Iblis ni dia power. Tuan, ya? Tu kubur banyak jin. Tuan, kubur. Ya? Sebab tu security dia pun tak duduk kat kawasan kubur, duduk tepi situ. Tuan, ya? Banyak jin. Tu Nabi tak bagi lama-lama kat kubur. Kalau tuan-tuan buka alam barzah, hadisnya hadis sahih. Dalam kubur ni, dia kalau tuan-tuan letak mayat ni, itu baru dunia. Itu bukan alam barzah. Ya, bila gali kubur nampak ular, itu bukan ular sujaul akra, itu ular dunia. Dalam hadis sebut, bila kubur ni sudah ditutup aja, maka datanglah ular 70 ekor, ular sujaul akra. Dalam hadis sebut, jika lepaslah seekor ular di atas bumi ini, maka tidak akan tertinggal sedikit pun makanan-makanan dan manusia, habis diratahnya. Inilah ular sujaul akra. Dia mematuk, membelit, mengazab bagi siapa? Bagi umat Rasulullah yang meringankan solat dan melewat-lewatkan solat tanpa uzur syarak. Dan yang tinggi dan tak semayang. Dan bagi umat Rasulullah yang membenci ulama, yang menghina ulama, yang memaki ulama. Dan orang-orang bagi umat Rasulullah yang tidak mengeluarkan zakat. Zakat fitrah ke, zakat meh ke, zakat simpanan ke, zakat perniagaan ke. Ini ulah sujaul akra. Bila masuk dia bagi salam. Assalamualaikum ya ahlan nar. Dia bagi salam. Kadang orang tanya, ustaz, ada orang dengar orang kena azab dalam kubur. Orang menangis kena azab dalam kubur. Dia viral satu dunia dengar. Wallahu a'lam. Sebab di alam barzah ni yang boleh dengar seksa dalam kubur, dalam hadis menyebutkan Rasulullah, manusia yang boleh dengar para nabi dan para rasul. Dan yang boleh dengar ni pula binatang. Manusia dan jin tak boleh dengar. Ya. Wallahu a'lam. Tak tahu dia pasang CD TV tu ke? Tu tak tahu. Ya. Dia tak boleh maksudnya orang yang boleh dengar ni orang yang terpilih. Yang Allah bagi hidayah ke atas. Tu yang tahun subhanallah 15 tahun yang lalu aku dengar air berzikir. Jatuh air,
Allah, 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 Allah. Tapi kalau cerita ke orang-orang awam kita cerita dia tak percaya. Alah bohong ustaz, mana air berzikir. Nak cerita dengan orang hawas, betul ahli zikir, dia kena cerita dengan ahli zikir. Ahli kedai kopi, kau nak cerita ahli kedai kopi. Dia kalau ahli kedai kopi sembang ahli zikir tak masuk. Orang bini seorang cerita dengan bini 4 orang, dia tak ngam. Tuan-tuan tak ngam. Dia tak percaya, takkan percaya mana. Tuan-tuan takkan percaya. Dia nak tahu dia kena nikah 4 baru dia tahu. Batuk haji lah. Itu kaedah dia, tuan-tuan. Tu baru ni aku ceramah. Tadi aku balik ceramah Pantarmeh. Dulu dia pegawai polis, ketua polis kat kawasan mana tak tahu. Dia kata, Ustaz, saya cakap dengan bini saya daripada dulu lagi sebelum dia lumpuh. Saya cakap dah, saya nak nikah lagi itu. Bini saya bagi syarat, kalau abang nak nikah boleh. Tapi abang jangan tolong saya. Saya tak kisah, dia cakap itu, saya tetap tak tolong dia. Tapi Ustaz, yang pelik, saya dah umur dekat 70, baru nikah lagi nombor 2. Kadang nak tergelak pada Ustaz. Apa nak tergelak lagi, dah jodohnya macam tu. Tuan-tuan. Allah perkenankan permintaannya dah 30 tahun. Tuan-tuan. Betul doa ni. Ada doa hari ni kita doa. Hari ni Allah terima. Ada doa kita doa hari ni minggu depan. Tahun depan. Ada doa ni kita dah mati. Baru Allah terima. Tuan-tuan. Betul jangan putus berdoa. Doa ni astajib lakum. Minta dengan Allah. Tu. Tak bunyi lagi. Tek-tek tak bunyi lagi tuan. Tek-tek tu. 300 tu. Tuan faham ni? Lagi tek tak ada tek-tek, tak ada 300 Tu malam tadi aku main tembak Masjid ni malam ni panggil aku ceramah berapa bagi? Haji berapa bagi? 500 kan? Jangan bohong. Habis ceramah aku buka 500. Oh betul lah. Malam ni 300 memang confirm ni. Tuan-tuan bagi aku ambil, tak bagi aku datang lah. Kalau kecuali aku tak datang, aku ada uzur syarak. Itu je tuan-tuan. Bukan pasal duit. Tuan-tuan. Tapi kalau tak datang, kalau aku datang tuan-tuan lupa, tak apa lah. Nanti bulan depan, tuan double ke aja. Pergi satu tempat pun, pergi ceramah. Tok Siak dengan yang jaga-jaga masjid ni. Dia kata, saya ada masalah. Masalah apa? Imam tua ni, dia dengan kami straight sangat. Straight macam mana? Ni, sepatut tengah-tengah dalam keadaan COVID ni, kami diperintah oleh kerajaan untuk menjaga orang datang. Untuk jaga bab soft. Imam tua marah kami. Imam tua kata, lara kerja kau. Lara kerja kau. Buka hukum fikih dia. Tuan-tuan, ya? Adakah dia tetap dapat fadilat khutbah jemaat? Adakah dia dapat fadilat tentang kelebihan hari Jumaat? Orang yang berkhidmat menjaga orang awam untuk solat. Orang yang menjaga apabila di dalam darurah. Tetap dapat. Sebab dia menjaga ketenteraman orang solat. Tapi janganlah orang solat dia tak solat. Dia tak solat jahannam lah. Tuan-tuan. Kata jangan bergaduh. Bergaduh kan habis pahala. Tu. Kau imam sini. Imam sana tu. Lain. Ada satu tempat tuan-tuan. Ini cerita ni berlaku dah 7 tahun yang lalu. Imam satu dengan imam 2 bergaduh. Bukan tempat sini. Tuan-tuan tengok aku tak berhati. Aku cerita tempat lain. Satu tempat memang aku ceramah bulanan. Imam satu dia terlambat datang. Wallahualam terlambat pasal apa tak tahu lah. Pada hari itu, ni aku cerita dia tak jatuh aib, tak jatuh mengumpat. Aku tak sebut masjid mana, aku tak sebut imam mana. Aku sebut imam je. Dia lambat datang. Maka orang nak semayang dah. Soft dah stop dah berdiri. Imam nombor 2 dia. Kata bagi orang jamaah bagi tahu, "Mam, naik ah." Imam kata tak boleh imam ini imam nombor 1 punya tugas. Kata dia, "Aku tak boleh naik. Nanti aku dah ambil allowance dia ni." Segi itu segi allowance lah. Kata ke jemaah, naiklah mam. Subuh ni, subuh. Imam 2 pun naik. Bila imam 2 naik, imam 1 pun sampai. Bila imam 1 sampai, imam 1 cakap apa? "Hai, ini aku punya tugas, kau nampak ni." Imam 2 pun nampak ni. Imam 1, imam 2 masing-masing tunjuk penumbuk.
Jadi AJK kita, tak apalah mam, imam nombor 2 gostam balik, naik imam 1. Bayang. Satu hari aku ceramah situ. AJK masjid cerita kat aku, Ustaz tolong nasihat sikit. Aku nasihat. Kata imam, janganlah bergaduh. Imam ni ketua, pemimpin. Kalau bergaduh, nanti makmum cakap apa? Aku terangkan, aku nasihat, aku kena berhenti ceramah. Aku tak ceramah tempat tu dah, tuan-tuan. Ya? Sekarang ni dia pujuk aku suruh ngajar balik. Aku kata tak apalah. Ya? Lain kali lah carilah ustaz lain. Itu. Ya? Kadang bahaya tang tu lah, tuan-tuan. Kita nasihat, kita kena berhenti. Ya? Itu kalau aku cakap tu, aku tak cakap orang sini. Tempat lain. Jadi tuan-tuan tak boleh berhenti kat aku. Ya. Tapi ingat, siapa yang memberhentikan kuliah agama tanpa uzur-uzur syarak. Maksudnya kalau ustaz tu mengajar betul, ustaz tu mengajar perbandungan kitab, ustaz itu tidak menolak tentang ahli sunnah wal jamaah, ustaz tu tidak menyesatkan, orang ni nanti mati, tak boleh mengucap. Ya? Sebab dia sudah memberhentikan satu kuliah agama, iaitu satu perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ya? Cek lagi tuan-tuan. Dah masuk lagi belum? Belum ni. Tapi rasa macam lama benar tu aku rasa macam lama benar. Ya? Betul lah tuan-tuan. Yakni tempat yang ada tepi dahinya. Tepi dahi. Lepas tu lebat dahi kena ngaji bak dahi. Ya? Bak dahi. Dahi ni tak kisahlah kalau tuan-tuan semayang ada rambut keluar. Ya. Berhentilah. Tak boleh buat apa lah. Ya. Kita sambunglah bulan depan. Ya. InsyaAllah ada rezeki panjang umur kita jumpa lagi. Kita ada tabung madrasah. Tuan-tuan bolehlah infak untuk tabung madrasah. Bukan untuk aku. Untuk anak murid aku. Orang gila, ibu tunggal, anak yatim, pelajar yang belajar di Yaman untuk bayar bil api, bil air sekolah. Ya. Untuk beli kitab-kitab madrasah. Tuan-tuan Al-Lapang singgah sekolah aku. Ya. Singgah sekolah aku. Adik Sultan Selangor, Tengku Zihan. Suami Tan Sri Syed Anwar. Setahun kadang sekali dia datang di ziarah. Dia sibuk lah, dia banyak keluar negara. Ya? Dan macam biasa kat luar tu, ada jualan-jualan Habatus Sauda. Tuan-tuan beramal Habatus Sauda untuk menghindar daripada COVID. Ya? Baru ni keluar di TV3. Ada minyak za'faran. Ada minyak kasturi kejang. Ada lagi madu lebah. Tuan-tuan membeli sambil menderma untuk sekolah. InsyaAllah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, su'alaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.